Bertemu kembali rentasan berita edisi 1512 bersama saya Zawaz Yusof. 3 paparan utama malam ini. Siapa yang naik tojal? Siapa pula yang menjadi alas kaki? Kertas Pandora yang digeruni. Bila fitnah menjadi suplemen aktivis politik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum ini, Naib Presiden PAS Datuk Idris Ahmad mendakwa pemimpin UMNO yang keras dan lantang menentang konsep Malaysian kini seakan mensucikan perjuangan DAP. Ahli Parlimen Bagan Surat itu berkata UMNO adalah pihak yang paling kuat menentang konsep tersebut. Namun amat mengejutkan apabila ada pemimpin UMNO mahu konsep itu digugurkan tetapi dihalang pemimpin tertinggi parti berkenaan. Walaupun sudah 66 tahun merdeka, mereka masih memperjuangkan konsep Malaysian. Tiba-tiba Datuk Nur Jazlan Mohamad minta gugurkan konsep Malaysian. Ada pemimpin UMNO berkata itu bukan pandangan rasmi UMNO. Artinya yang membersihkan apa yang disebut DAP adalah pemimpin UMNO sendiri. Katanya dalam satu ceramah Perikatan Nasional baru-baru ini di Petik Sinar Harian. Mengulas lanjut, Idris berkata kononnya DAP sebelum ini cuba menyembunyikan agenda Malaysian itu, tetapi apabila diminta menggugurkan konsep tersebut, tembelang mereka pecah. Pemimpin DAP kata jangan cuba mainkan konsep Malaysian. Apa yang penting kepada kita ialah untuk memikirkan soal pembangunan. Nampak tak agenda dia disembunyikan tapi terus berjalan. Dia cuma tak uar-uarkan, tapi dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala dia telah keluarkan kenyataan dengan jelas iaitu mempertahankan konsep itu. Terima kasih kepada Anthony Locke, terima kasih kepada DAP. Dia telah mengiyakan apa yang kita sebut selama ini. Menjelaskan DAP tidak akan tarik balik konsep Malaysian. Bagus dan senang. Kita pun tak anggap fitnah lagi. Maka itulah apa yang dikatakan. Apa yang mereka nak perjuangkan dan inilah yang menjadi kegusaran kepada kita, ujarnya. Idris berkata DAP kini berada dalam kerajaan perpaduan dan akan buat apa yang mereka mahukan tanpa mempedulikan pihak lain kerana menganggap parti itu adalah kingmaker yang boleh menarik sokongan pada bila-bila masa. Mereka tidak peduli, lebih-lebih lagi mereka kingmaker dalam kerajaan perpaduan kerana tahu orang tidak berani menyentuh mereka. DAP memegang nyawa dalam kerajaan perpaduan. Kalau DAP tak sokong, akan jatuh kerajaan, dakwanya. Tambahnya, kerajaan perpaduan yang ada pada hari ini sebenarnya adalah perpaduan antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan bukan perpaduan daripada orang bawahan mereka. Dakwaan dangkal itu disangkal oleh pimpinan UMNO, malah menganggapnya hanya satu bentuk tuduhan untuk melemahkan pentadbiran kerajaan perpaduan. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Datuk Dr. Muhammad Puak Zarkasi berkata, tuduhan oleh Ketua Pemuda PAS Afnan Hamimi tentang isu persepadanan semula juga merupakan percubaan untuk memecah belahkan hubungan antara kedua-dua parti UMNO DAP. Sebarang kenyataan dikemukakan oleh pemimpin atau ahli DAP yang kontroversi pasti akan dieksploitasi oleh pihak PAS. Ia ada kalanya bersifat peribadi dan hanya satu cadangan belum pasti dilaksanakan kerana perlu dipersetujui oleh Kabinet. UMNO tidak akan setuju jika tidak sesuai dengan dasar parti. Ada hikmah UMNO berada dalam kerajaan perpaduan kerana menjadi benteng menjaga kepentingan orang Melayu Islam dan Raja-Raja Melayu serta tidak menjadikan agama sebagai kuda tunggangan seperti PAS, katanya menerusi satu hantaran di Facebooknya semalam. Sebelum ini PAS mendakwa DAP kononnya semakin naik tocang dengan kenyataan dan tindakan yang terus membakar amarah rakyat Malaysia, terutamanya orang Melayu. Ia bermula dengan kenyataan pemimpin DAP iaitu Lim Guan Eng dan M. Kulasegaran yang menyentuh berhubung isu persepadanan semula kawasan pilihan raya. Kelakar juga ketika PAS bersama dengan DAP bukan main melangit DAP dipuji sehingga Lim Guan Eng disamakan seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
Siapa sebenarnya naik tocang sekarang ini? Sebenarnya PAS yang sedang naik tocang bila menang banyak kerusi berbanding UMNO dan juga Bersatu. Perasannya kini menjadi-jadi. PAS kelihatan semakin ganas mengeluarkan fatwa politik yang memecah belahkan orang Melayu. Ajaran Islam mewajibkan bayar hutang, tetapi mereka sendiri liat membayar hutang dan jadikan Islam alas kaki kerana mereka sedang naik tocang. Sejak PAS kononnya hebat di 4 negeri, rasuah pun sudah menjadi sedekah. Tepukan gemuruh untuk para walaun. Kertas Pandora atau Pandora Papers merujuk kepada berjuta-juta dokumen bocor yang didedahkan kepada umum pada tahun 2021 yang didakwa mendedahkan akaun luar pesisir pemimpin masa kini dan masa lalu dari seluruh dunia termasuk Presiden, Perdana Menteri, bilioner dan ahli perniagaan terkemuka. Susulan siasatan dan pendedahan demi pendedahan bangunan Menara Ilham di Jalan Binjai, Kuala Lumpur yang dikatakan milik keluarga bekas Menteri Keuangan Tun Daim Zainuddin disita Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Notis penyitaan bangunan setinggi 60 tingkat itu bertarikh 18 Disember lalu disiarkan melalui ruangan pemberitahuan sebuah portal berita dengan ditandatangani Timbalan Pendakwa Raya SPRM Ahmad Akram Gharib. Ia ditujukan kepada pendaftar hak milik pejabat pengarah tanah dan galian wilayah persekutuan. Daim sebelum ini dilaporkan antara yang turut disiasat SPRM berkait transaksi korporat yang bernilai 2.3 bilion ringgit pada November 1997 yang membabitkan Renung Berhad dan United Engineers Malaysia Berhad UEM, dua entiti yang juga bekas tonggak perniagaan yang dikaitkan dengan UMNO ketika parti itu mentadbir negara. Siasatan itu kesinambungan daripada pendedahan dokumen sulit oleh International Consortium of Investigative Journalists atau ICIJ berhubung transaksi yang disyaki berlaku di beberapa pusat keuangan luar pesisir. Susulan itu, SPRM pada Jun lalu membekukan akaun bank yang berjumlah lebih 39 juta ringgit, antara lain membabitkan milik bekas Menteri Kanan, dua ahli perniagaan bergelar Tan Sri dan ahli keluarga mereka. Pembekuan itu membabitkan 162 akaun bank, merangkumi 35 akaun syarikat dan 157 akaun individu. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki dilaporkan berkata siasatan itu bertumpu pada Seksyen 23 Akta SPRM 2009 berhubung kesalahan salah guna kuasa untuk mendapat suapan dan kesalahan pengubahan wang haram di bawah Seksyen 4-1 Amla TF PUA 2001. Bagaimanapun tiada sebarang maklumat dinyatakan SPRM mengenai punca bagaimana milik keluarga Daim itu disita sebagai harta tak alih pada Isnin lalu mengikut Seksyen 38-1 Akta SPRM 2009. Susulan notis itu sebarang urusan mengenai Menara Ilham adalah dilarang. Bahawa terdapat harta tak alih seperti dalam jadual adalah hal perkara suatu kesalahan di bawah Akta SPRM 2009. Dengan ini mengeluarkan notis kepada kamu supaya menyita harta tak alih seperti dalam jadual tersebut dan melarang segala urusan tentang harta tak alih itu. Kamu hendaklah serta-merta mencatatkan terma notis ini pada dokumen hak milik yang berkenaan dengan harta tak alih itu dalam daftar di pejabat kamu, katanya, dipetik Berita Harian. Menara Ilham difahamkan mempunyai ketinggian 274 meter, merangkumi hotel 4 bintang, pejabat rasmi, galeri, medan selera serta kedai cenderamata, manakala sebanyak 33 tingkat aras untuk kegunaan pejabat dan selebihnya adalah apartmen. Ia siap dibina pada tahun 2015, juga dikenali sebagai Menara IB, singkatan kepada Ilham Baru. Menurut notis SPRM, agensi pencegah rasuah itu merampas menara itu selepas mendapati kesalahan di bawah Akta SPRM 2009. Notis tersebut disiarkan dalam iklan bertarikh 18 Disember oleh SPRM dalam media tempatan. Sementara itu, Channel News Asia CNA yang berpangkalan di Singapura memetik Eksekutif Keuangan yang rapat dengan Daim sebagai berkata bahawa rampasan itu dilakukan selepas keengganan Daim untuk menyerahkan petisyen SPRM untuk mengisytiharkan pegangan keuangannya dan keluarga. CNA mendakwa Daim memberitahu pegawai SPRM bahawa beliau tidak ada kaitan dengan perjanjian Renung UEM dan pada awal Disember, bekas Menteri Keuangan itu diberitahu SPRM bahawa beliau tidak akan menerima sebarang lanjutan lagi. Daim melaporkan bahawa perjanjian
perkongsian yang melibatkan UEM memperoleh 33% kepentingan dalam renung adalah semata-mata transaksi korporat antara syarikat yang ditadbir oleh pengurusan, lembaga pengarah dan pemegang saham masing-masing. Menara Ilham dibina dengan anggaran kos $580 juta Amerika bersamaan 2.7 bilion ringgit, terletak di kawasan komersial dan hartanah kediaman bertingkat tinggi di sekitar KLCC. Pada Mei tahun ini, SPRM berkata ia sedang mengumpul maklumat membabitkan dakwaan penyelewengan 2.3 bilion ringgit oleh seorang bekas menteri dan ahli perniagaan. Ternyata pendedahan kertas Pandora kini menjadi sesuatu yang amat ditakuti dan digeruni golongan elit dan ahli politik serta ahli perniagaan yang kini tidak senang duduk. Namun begitu, berani kerana benar biarpun jika angin tiada, masakan pokok bergoyang. Jika hobinya memang suka memfitnah, maka tiada hari dalam hidupnya tanpa mencipta dan menyebar fitnah. Aktivis Bersatu yang juga ahli Jawatan Kuasa Penerangan Bersatu, Badrul Hisham Syaharin atau lebih dikenali dengan nama Cik Gubat, membuat laporan polis atas dakwaan kononnya berlaku rasuah melibatkan jutaan ringgit untuk mendapatkan projek tempatan banjir sehingga menyebabkan kos projek meningkat dengan tinggi. Dia berkata pada November tahun lalu, kerajaan membatalkan kontrak untuk projek tempatan banjir yang bernilai 7 bilion ringgit yang dilaporkan diberi menerusi rundingan terus oleh pentadbiran sebelumnya dan akan menilainya semula. Projek itu adalah sebahagian daripada peruntukan 15 bilion ringgit untuk menangani banjir. Badrul mendakwa walaupun penilaian semula dikatakan untuk mengurangkan kos, peruntukan untuk projek tempatan banjir telah meningkat kepada 16 bilion ringgit. Kos naik kerana beliau kena bayar rasuah, dakwanya ketika sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD dan Wangi. Beliau mendakwa kononnya rasuah diberikan dalam bentuk bayaran rundingan yang akan disalurkan menerusi firma guaman kepada penerima yang mencurigakan. Dalam hantaran di media sosial, beliau mendakwa antara penerima adalah proksi kepada menteri yang dipercayai merujuk kepada Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Kelestarian Alam YB Nik Nazmi Nik Ahmad. Dakwanya lagi, salah seorang penerima adalah pemandu yang bekerja di sebuah pihak berkuasa tempatan PBT di Selangor, manakala satu lagi penerima adalah syarikat kosmetik. Beliau turut mendakwa pemandu itu turut terlibat dalam sebuah projek hospital. Sementara itu, satu lagi dokumen yang dipetik Badrul adalah kononnya surat daripada Nik Nazmi kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang bocor pada April lalu. Beliau mendakwa kononnya surat itu menunjukkan Nik Nazmi meminta Anwar meneruskan tender menerusi rundingan terus. Bagaimanapun, semakkan mendapati tajuk surat itu sendiri menunjukkan ia berkaitan cadangan untuk satu tender terbuka bagi projek tempatan banjir dan pejabat Nik Nazmi telah pun membuat laporan polis berkenaan kebocoran surat berkenaan sebelum ini. Nik Nazmi Nik Ahmad dalam satu kenyataan menafikan tuduhan yang dikeluarkan aktivis pembangkang itu dan menyifatkannya fitnah. Seperti itu bukan pertama kali dibuat oleh aktivis Bersatu yang dikenali sebagai Cik Gubat itu. Malah beliau pernah kalah saman kerana terbukti melakukan fitnah. Tuduhan Cik Gubat tidak berasas dan menunjukkan beliau tidak memahami proses perolehan dan peruntukan belanjawan kerajaan. Fitnah bahawa projek RTB yang mencecah sehingga 16.6 bilion ringgit dan terdapat syarikat serta individu yang langsung tidak dikenali memperoleh komisen sebagai proksi kepada menteri merupakan tuduhan yang tidak berasas dan berniat jahat. Katanya dalam kenyataan yang dipetik Suara Keadilan, Nik Nazmi berkata kerajaan telah menilai semula cadangan projek tempatan banjir berkeutamaan. Tujuannya adalah untuk memberi keutamaan kepada kawasan kritikal. Jelas beliau siling peruntukan pembangunan keseluruhan 33 projek RTB yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan itu berjumlah 11.8 bilion ringgit dan bukannya 16.6 bilion ringgit seperti yang didakwa Cik Gubat. Hampir kesemua projek RTB kerajaan pada tahun ini masih melalui proses tender dan untuk tahun ini 19 projek telah dikeluarkan surat setuju terima SST. Belum ada perbelanjaan yang telah diperuntukkan untuk perbelanjaan pembangunan, ujarnya. Selain itu, jelas Nik Nazmi projek RTB melalui proses perolehan yang terus melibatkan tata kelola Kementerian Keuangan serta mesyuarat lembaga perolehan yang mana beliau tidak
tidak terlibat. Saya menafikan sekeras-kerasnya fitnah jahat ini dan akan mengambil tindakan undang-undang sivil terhadap beliau dalam masa terdekat, katanya. Kelihatannya aktivis Bersatu semakin terdesak untuk mencipta naratif sehingga sanggup mencipta fitnah demi perjuangan mereka yang tidak tahu apa penghujungnya. Namun siapa yang gentar dengan dakwaan dangkal sebegini? Jika benar ada berlaku rasuah, kita biarkan SPRM memainkan peranan mereka untuk membuat siasatan. Siapa dalang dan siapa yang melakukannya heret ke muka pengadilan, tidak kira menteri atau sesiapa sahaja. Namun jika ianya memang fitnah yang sengaja direka dengan niat jahat seperti yang pernah berlaku beratus kali sebelum ini, sudah tiba masanya aktivis biadab dan kurang ajar seperti ini dihumban ke penjara. Hari demi hari kelihatannya fitnah dan aktiviti jahatnya semakin menjadi-jadi, malah ianya kini seolah-olah menjadi suplemen yang perlu diambil setiap hari. Tidak cukupkah negara ini berdepan dengan politik longkang dan aktivis politik sampah? Berhentilah mengheret marhain ke dalam politik fitnah. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi memberikan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Seluruh rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel. Selamat berhujung minggu. Saya Zawati Yusof. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi.